أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah bagi memberkati pertemuan kita pada malam ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Muslimin dan muslimat sedang jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama lagi di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan memberikan kepada kita ganjaran yang besar di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah tuan-tuan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, perkongsian ilmu kita pada malam ini sambungan kitab kita, kita menggunakan tafsir Al-Munir juzuk yang ke-30. Kita berada pada surah Tin. Ya, surah Tin tak? Belum masuk lagi kan? Kita berada pada surah Tin. Pada pertemuan yang lepas kita telah pun membicarakan tentang surah Syarh. Selesai, alhamdulillah. Kita tengok malam ni surah Tin. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. Surah ini adalah surah Makkiyah. Bila sebut surah Makkiyah, tuan-tuan, dia banyak membicarakan tentang soal akidah, soal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada perkara-perkara ghaibiyat. Mengandungi 8 ayat. Tak banyak, 8 ayat ya, tetapi syarat dengan pengajaran-pengajaran. Nama surah ini dinamakan surah Tin kerana Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah di awal surah dengan At-Tin dan juga Az-Zaitun. Kerana kedua-dua buah ini, buah tin dan juga buah zaitun ini, mengandungi banyak khasiat, berkat serta faedah-faedah yang tertentu. Maknanya Allah Ta'ala sebut dua jenis buah.
yang menjadi sumber makanan kepada penduduk Arab pada waktu itu. Memang masyhur. Maka Allah sebut benda perkara yang ada di sekeliling atau di sekitar mereka. Dia tak sebut wad durian ke walangsat, tak ada. Sebab tanah Arab tak ada durian. Jadi kalau sebut durian, tengah Arab apa benda buah. Jadi Allah Ta'ala sebut buah yang ada di sekeliling mereka. Mereka tahulah apa khasiatnya. Dia punya faedah-faedah untuk mereka. Apa kaitan suratul Tin ini dengan suratul Syar? Kenapa bila mana sebut suratul Syar diikuti dengan suratul Tin? Apa kaitan dia? Allah telah menceritakan tentang contoh manusia yang terbaik dari sudut fizikal dan akhlaknya, serta contoh ilmuwan yang paling mulia. Kemudian di dalam surah ini, iaitu dalam surah Tin, Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana manusia yang begitu baik kejadiannya berubah dan merosot nilai-nilai kemanusiaan serta terus masuk neraka Jahannam apabila menentang dan memusuhi Rasulullah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, ulama menyusun dalam kitab dia, di antara nikmat-nikmat yang terbesar dia susun, ya, nikmat yang terbesar sekali, duduk di ranking yang paling atas. Bila dia tulis dalam kitab dia, nikmat yang paling atas, paling besar sekali, iaitu nikmat kejadian kita sebagai makhluk namanya manusia. Itu nikmat yang paling besar. Allah tak jadikan kita katak buru. Allah tak jadikan kita lembu, binatang. Allah tak jadikan kita batu, pokok dan sebagainya. Tetapi Allah menjadikan kita insan, manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sat lagi akan disebut dalam ayat. Sesungguhnya manusia itu diciptakan sebaik-baik kejadian. Maknanya nikmat yang terbesar sekali yang Allah anugerahkan pada kita, iaitu nikmat kita jadi manusia. Dia terbesar sekali. Kemudian yang kedua dia sebut nikmat apa? Nikmat kesempurnaan penyediaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Bagaimana kita hidup dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat rezeki, nikmat kasih sayang, nikmat tempat tinggal, nikmat dan sebagainya. Itu nikmat yang kedua. Bagaimana Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya aku ciptakan segala-galanya ini adalah untuk manusia. Itu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan pokok, jadikan air, jadikan sungai dan segala isinya ini adalah untuk kamu wahai manusia. Dan diikuti dengan nikmat yang ketiga, nikmat yang besar, nikmat yang ketiga iaitu nikmat iman, dan yang keempat nikmat Islam. Nikmat yang terbesar. Kita tak jadi kafir. Allah pilih kita jadi orang beriman. Nikmat. Berapa ramai manusia yang tak dapat nikmat iman dan Islam. Dia jadi kafir. Tak kiralah baik macam mana sekalipun, bila mana dia kafir, dia tak ada nilai di sisi Allah. Langsung tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara nikmat rahmat kasih sayang Allah Ta'ala pada kita adalah dia kurniakan, anugerahkan kepada kita nikmat iman dan juga Islam sebagai ad-din, agama. Yang mesti kita kena jaga nikmat ni. Sehinggalah Allah Ta'ala pesan pada kita supaya kita jaga iman dan jaga Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu mati selain daripada kamu beragama Islam. Allah pesan pada kita, mu kena jaga nikmat ni. Kalau mu tak jaga, mu tak ada nilai sikit pun di sisi aku di hari akhirat kelak.
Habuk pun tak ada. Sebab itulah tuan-tuan, Allah sering menyebut dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Apa makna tali Allah? Yakni Al-Quran, yakni hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Allah. Wala tafarraqu, dan jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Kita kena bersatu di atas nama agama Allah Ta'ala. Bersatu di atas ad-din Islam, atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam solat kita sering sebut, awal-awal lagi selepas kita angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, apa kita baca? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sering membuat ikrar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya segala bergerak kerja kita, hidup kita, mati kita, ibadah kita, haji kita dan sebagainya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau selain daripada itu, maka tidak ada nilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, surah Tin ini nak cerita kepada kita, Allah nak menceritakan kepada kita bagaimana Allah menciptakan kita sebaik-baik kejadian. Tiba-tiba kenapa dia jatuh jadi hina? Kerana meninggalkan perintah Allah, kerana menentang Rasulullah, menentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia terus masuk neraka jahanam, kata Allah. Asal kita mulia, asal kejadian kita dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kenapa jadi hina? Ayat ni akan menjelaskan, surah ni akan menjelaskan pada kita. Sebaliknya mereka akan masuk syurga jika mereka beriman kepada Rasulullah dan beramal salih. Beriman, amanu wa amilus salihat. Beriman dan beramal salih. Tak cukup hanya sekadar beriman tanpa diikuti dengan amal. Begitu juga tak cukup hanya sekadar beramal, iman tak ada, tak jadi juga. Mesti kedua-duanya ada dalam jiwa kita, beriman dan juga beramal. Untuk membuktikan iman sebagai tanda pengakuan kita terhadap Yang Maha Pencipta. Amal atau disebut sebagai ibadah sebagai bukti pengabdian kita kepada Allah. Mana bukti yang kata kamu kata aku di Tuhan kamu? Amal ibadah kita. Solat kita, puasa kita, haji kita, berbuat baik kita. Itu tanda kita mengabdikan diri kepada Tuhan yang menjadikan kita, iaitu Allah Jalla Jalaluhu. Baik, kandungan surah ni kita lihat. Surah Makkiyah ini, iaitu surah yang diturunkan sewaktu baginda Nabi SAW berada di kota Mekah, mengandungi 4 perkara yang berkaitan dengan manusia dan perkara akidah. Iaitu yang pertama, penghargaan dan penghormatan kepada manusia kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian, dengan bentuk kejadian yang tegak dan yang paling sempurna, anggota badan yang sesuai dan kejadian yang tersusun rapi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Ta'ala sebut yang bermaksud demi buah tin, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Isi kandungan yang kedua, Allah nak sebut surah ini menjelaskan kemerosotan kedudukan manusia sehingga tergama
menghumbankan dirinya ke dalam neraka Jahannam. Bukan kerana Allah yang nak bubuh dia dalam neraka, kerana dia sendiri yang mencampakkan diri dia ke dalam neraka. Jangan kalau kita kata kerana Allah Ta'ala nak buah ke dalam neraka, dah kerana pilihan kita. Allah bagi kita akal, kita boleh pilih. Allah telah memberikan kepada kita penjelasan yang sejelas-jelasnya tentang perkara yang ia suka dan perkara yang dia tak redha. Lalu manusia, tugas kita sebagai manusia selaku hambanya pilih. Mu nak jadi manusia yang aku suka ke, hamba yang aku suka ke, ataupun menjadi manusia hamba yang aku murka. Bila aku suka, aku akan letak kamu di bawah nikmat aku di syurga. Tapi bila aku murka kamu, bila kamu buat sesuatu perkara yang melanggar perintah aku, kata Allah, aku akan azab kamu. Maka kita yang pilih. Sebab itu tempoh untuk kita memilih tempat tinggal kita di hari akhirat, Allah bagi tempoh di sini. Bagi masa pada kita di sini. Walaupun tak lama, tetapi cukup untuk kita pilih. Sama ada kita habiskan masa untuk memilih itu begitu saja, itu bergantung pada kita. Bergantung di atas kesedaran diri masing-masing. Kalau kita tak ingat akan tempat kembali kita di hari akhirat kelak, maka kita lupa untuk membuat persiapan dan membuat pilihan yang tepat. Pilihan yang terbaik untuk tempat yang kekal buat kita di negeri akhirat. Kita tak boleh nak salahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah kata, aku sudah memberikan kepada kamu, menyediakan kepada kamu segala-galanya. Tempat untuk kamu hidup di dunia ini. Rezeki aku jamin semuanya. Dan aku berikan kepada kamu panduan, kitab, Rasul, untuk kamu ikut panduan tersebut. Lalu manusia tak mau ikut. Jadi kata Allah, dia telah menempah dirinya ke dalam neraka Jahannam. Kemerosotan ini disebabkan apa? Kekufuran manusia, ingkar kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta keingkarannya terhadap hari kebangkitan, padahal terlalu banyak bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk mencipta manusia dengan sebaik-baik kejadian. Firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Alaisallahu fama illa alladhina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian radadna, kami kembalikannya ke tempat yang serendah-rendahnya. Kenapa disebut kembali? Maknanya kita ni dulu datang daripada Allah. Nanti kita akan balik semula pada Allah Ta'ala. Balik pada Allah, kembali pada Allah, lalu ditempatkan di tempat yang hina. Asal kita, manusia ini lahir ke dunia, asal tok nenek moyang kita, Adam, Nabi Adam alaihissalam dan juga Hawa, tempat tinggalnya adalah mulia syurga. Asal kita. Kerana apa Allah letak dalam syurga? Kerana Allah muliakan namanya makhluk, namanya insan. Dia letakkan kita mula-mula sekali dalam syurga. Menjadi sebab dan musabab Allah nak letak manusia ke dunia, Nabi Adam dan Hawa tersalah. Ya, terlupa perintah Allah Subhanahu wa taala, termakan buah khuldi, lalu terkeluarlah dia daripada nikmat syurga. Nanti suatu ketika nanti, iaitu hari disebut sebagai yaumul akhirah, manusia akan balik semula pada Allah. Sebagaimana dulu dia duduk dalam syurga. Tapi balik pada Allah tidak ditempatkan di tempat yang mulia sebagaimana dulu. Ditempatkan di neraka, iaitu tempat azab. Kerana apa?
lupa akan tanggungjawab terhadap Allah sewaktu hidup di atas dunia. Ini yang kita nak kena tengok balik dalam diri kita. Kita hidup ni cari apa? Kita nak kejar apa sebenarnya hidup atas dunia ni? Kalau kita tak mau balik pada Allah dalam keadaan selamat, kan? Peduli. Jangan pedulilah hukum hak Allah Ta'ala. Tak payah kisah dengan persiapan akhirat. Tapi kalau kita risau tentang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bimbang tentang tempat kembali kita, maka lakukanlah untuk diri sendiri. Lakukanlah amal soleh untuk diri sendiri. Orang lain tak boleh bantu dan tak boleh tolong kita. Maka Allah kata, disebabkan kekufuran kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ingkar keras kepala terhadap hari kebangkitan, padahal banyak bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Bagaimana Allah tunjuk bukti kejadian langit bumi, pertukaran siang dan malam, orang duk mati hari-hari, kan? Bagaimana bencana alam, gempa bumi dan sebagainya, letusan gunung berapi dan sebagainya, semuanya itu kalau kita lihat dengan basirah, dengan mata hati, kita akan nampak keagungan dan kebesaran Allah. Tapi malangnya manusia tak nampak Tuhan. Sehingga kan rezeki yang dia hadap, dia nampak ini aku lah. Usaha ikhtiar aku kerja. Dia tak nampak rezeki yang nak dia suap dalam mulut dia ini adalah datangnya daripada Allah. Surah ini juga mengecualikan orang yang beriman dan beramal soleh dari kemerosotan. Kecuali orang-orang yang beramal soleh, dia tetap dimuliakan Allah. Dunia Allah Ta'ala muliakan dia, akhirat Allah rahmati dia. Kerana apa? Dia beriman dan juga beramal. Lakukan persiapan untuk akhirat. Maka kata dia, status kemanusiaan, ya, surah ini juga mengecualikan orang yang beriman dan beramal soleh dari kemerosotan status kemanusiaan dan masuk neraka. Dia takkan masuk neraka. Sebab neraka itu tempat yang keji, tempat azab. Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya yang baik. Dia takkan zalim. Siapa baik, aku balas dengan baik. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekali-kali Allah Ta'ala itu tidak menzalimi hamba-Nya. Dia akan balas setimpal dengan apa yang dia usahakan. Sebab itu tuan-tuan, kita hidup di atas dunia ni penuh dengan ujian. Untuk nak dapatkan namanya syurga, penuh dengan ujian. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Mu jangan ingat, kata Allah, ahasiban nas, manusia, mu jangan sangka dengan kamu kata aku beriman dah, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum lagi diuji. Tuan-tuan, kita nak tahu iman kita kuat tak kuat bila mana Allah uji kita, baru kita tahu. Selagi mana Allah tak uji kita, jangan kita duduk dabik dada, aku beriman, aku baik, aku boleh beramal. Belum tentu, kata Allah. Mu jangan duduk sedap mulut kata aku beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji. Tuan-tuan, bagi contoh, kalau Allah uji kita dengan sakit, berapa ramai orang sakit kaki tak sembahyang. Sebelumnya elok je sembahyang elok, tapi Allah uji dia dengan sakit kaki. Kena gau. Tak boleh lu diri sakit kaki kau. Tak boleh tak sembahyang. Berapa ramai orang di hospital sakit tak solat. Tuan-tuan, yang umur dia 50, 55, 60 kau banyak tak solat. Berapa minggu dah di hospital? Sebulan tak solat. Iyalah masa kita sihat kita kata aku beriman. Tapi bila Allah uji baru kita tahu beriman tak beriman.
Ni Allah kata, Allah Subhanahu Wa Taala kata, aku tak akan biarkan manusia hanya boleh kata aku beriman. Mereka pasti akan diuji, kata Allah. Untuk nak dapatkan syurga, dia benda mahal. Mesti kita akan tempuh ujian demi ujian. Sebagaimana kita nak dapatkan kehidupan dunia yang sempurna, kita akan menempuh kesusahan demi kesusahan. Betul tak? Ke boleh senang macam tu dah? Tak ada. Demikianlah untuk dapat akhirat, tuan-tuan. Allah akan uji kita. Tetapi Allah sebut dalam ayat yang lain, innallaha ma'as sabirin. Mu jangan bimbang, mu jangan takut. Sesungguhnya aku ada bersama dengan orang-orang yang sabar di dalam mentaati perintah aku. Sabar, tahan, duduk majlis ilmu, sabar. Tak lama sejak lepas ni boleh pergi ngopi. Sabar saja. Tapi kalau tak sabar, Allah tak ada bersama dia. Pasti kita boleh buat. Dengan pertolongan dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh buat. Yang menjadi persoalannya, kita tak mau buat. Terang, kita tak mau beramal. Itu yang menjadi persoalannya. Bila mana kita mau buat, lalu Allah memudahkan. Fa inna ma'al usri yusra. Dah belajar dah. Di sebalik kesusahan itu adanya kesenangan. Kita kena yakin. Apa kelebihan surah ni? Disebutkan oleh Al-Jamaah dalam kitab-kitab mereka, juga oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta daripada Bata' ibn Azib. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap membaca surah Tin pada salah satu dua rakaat solatnya ketika baginda dalam musafir. Artinya apa? Ketika kita musafir, kita boleh amalkan baca surah ni. Kerana dia menjadi amalan sunnah. Kita safir ke mana? Kuala Lumpur, berhenti R&R, Mayang. Kita baca surah Tin. Wallahu alam apa hikmahnya. Mungkin Allah selamatkan kita dalam perjalanan. Tapi itulah amalan Nabi SAW. Bila dia musafir, dia sering baca surah Tin dalam solat dia. Aku dapati tidak ada seorang pun yang lebih baik suara dan bacaannya daripada Rasulullah SAW. Maknanya Nabi SAW sering baca surah Tin ni ketika musafir. Boleh kita amal. Kita selalu pergi sana, pergi sini musafir, pergi ke Makkah, pergi ke mana, pergi berjalan, mana ke angin, pergi tengok cucu apa. Singgah mayang, baca surah ni. Kita mengamalkan amalan sunnah. Banyak kelebihan dia. Baik, itu dari segi kelebihan mengamalkan surah ni. Seterusnya kita lihat. Surah Tin ini, dia bagi tajuk perbincangan dia iaitu kualiti penciptaan status manusia dari sudut fizikal dan tindakan. Kita baca dulu ayat ni. Sama-sama kita ikut ya, untuk kita ambil pahala dan kelebihannya insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Sadaqallahul azim. Ayat yang pertama, wattini wazzaitun. Demi, kata Allah Subhanahu wa taala, demi buah tin dan juga buah zaitun. Sebab turunnya ayat ni, tuan-tuan baca sendiri. Boleh tak? Kita tengok terus ulasan dia, tafsir dan ulasan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wattini wazzaitun. Demi buah tin dan juga buah zaitun. Dalam pentafsiran yang lain, buah tin merujuk kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wazzaitun Nabi Isa alaihissalam. Ya, zaman kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Wa turi sinin, dan demi bukit Sinai, iaitu merujuk kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa hadzal baladil amin, dan demi kota Mekah, merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang aman damai. Mana itu tuan-tuan, kalau kita mengaji tafsir baru kita faham. Adakah semata-mata Allah nak sebut buah? Tak, di sebaliknya dia yang kita tak faham. Sekali saya sebut, demi buah tin merujuk kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wazzaitun, dan buah zaitun merujuk kepada Nabi Isa alaihissalam, zaman Nabi Isa alaihissalam. Wa turi sinin, dan demi bukit Tursina merujuk kepada zaman Nabi Musa alaihissalam. Wa hadzal baladil amin, dan demi kota Mekah merujuk kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah dengan keempat-empat zaman. Zaman Nabi Allah Ibrahim, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa dan zaman Nabi Muhammad. Kesemuanya mesti ikut perintah Allah. Tak boleh ikut ajaran lain. Mesti tunduk dan patuh kepada arahan Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Baik, tengok muka surat 299 tu, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan firman-Nya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Yang lain tu tuan-tuan baca sendiri, apa khasiat buah zaitun, buah tin, baca sendiri, ya. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Allah bersumpah dengan ketiga-tiga perkara tersebut bahawa Dia telah menjadikan, yakni mencipta manusia sebagai sebaik-baik kejadian, diberikan anggota badan yang lengkap dan sempurna. Maka dengan tangannya mempunyai keistimewaan dengan ilmu, pemikiran, tutur bicara serta pengurusan kehidupan. Semuanya itu memungkinkan manusia itu menjadi khalifah, pemimpin, memakmurkan bumi sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pandangan sebahagian besar ulama tafsir. Tuan-tuan, Allah ciptakan kita dengan sebaik-baik kejadian. Dari sudut kejadian anggota tubuh, susunan anggota tubuh badan kita, ada tujuan dia, ada matlamat dan tujuan dia. Bukan saja-saja supaya apa? Supaya kita gunakan nikmat, saya kata nikmat terbesar kejadian kita sebagai manusia ni, kita gunakan nikmat ini untuk
memakmurkan bumi. Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, sesungguhnya aku nak jadikan sejenis makhluk yang boleh memakmurkan bumi, jaga bumi, urus bumi. Dengan kecerdikan akal yang otak yang aku bagi pada dia, dengan anggota tubuh badan yang sempurna, yang mana tutur bicaranya yang baik, dia boleh mengurus kehidupan dunia. Tapi kalau sebaliknya manusia melakukan kerosakan di atas muka bumi ini, maka itulah perkara yang disebut sebagai melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Taala sebut, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Berlakunya, zahirnya kerosakan di darat dan juga di laut. Hasil daripada apa? Hasil daripada usaha tangan-tangan manusia. Kenapa? Kerana dia melakukan kezaliman. Manusia ni bila dia tak menggunakan nikmat akal sebaiknya, dia akan jadi makhluk yang sezalim-zalimnya. Walaupun Allah Ta'ala puji dalam ayat ni, Allah sebut tentang nikmat dia yang terbesar, kejadian kita sebagai manusia sebaik-baik kejadian, tapi dalam ayat yang lain manusia boleh jadi zalim, boleh jadi jahat, boleh jadi hina dia kerana dia tidak menggunakan nikmat pemberian Allah Ta'ala tadi sebaik mungkin. Maka Al-Qurtubi pula telah meriwayatkan satu kes yang menguatkan lagi tentang kecantikan kejadian manusia. Seorang lelaki, Isa bin Musa, sangat sayang dan cinta kepada isterinya. Ini dia buat satu cerita ya dalam tafsir Al-Qurtubi. Bagaimana dia nak cerita dari sudut kecantikan kejadian manusia ni. Dia kata seorang lelaki nama dia Isa bin Musa sangat sayang dan cinta kepada isterinya. Sayang sungguh dia pada bini dia. Ya. Pada suatu hari beliau telah berkata kepada isterinya, aku ceraikan engkau dengan talak 3 jika engkau tidak menjadi lebih cantik daripada bulan. Makna kan digambarkan wanita yang cantik itu sebagai bulan purnama. Bahasa Arab memang begitulah. Kalau sastra Arab dia menggambarkan perempuan yang cantik seperti kal qamari fis sama, seperti bulan purnama di langit. Bercahaya terang benderang. Kalau mu tak boleh jadi comel macam bulan tu, aku cerai mu talak 3. Ingat, cantik tu kerja kita. Boleh buat. Engkau telah menceraikan aku. Ya, maka isterinya terperanjat dan menjauhi diri daripada suaminya. Maka isterinya berkata, engkau telah menceraikan aku. Pada malamnya, lelaki tersebut tidur dalam keadaan yang tidak selesa. Keesokan harinya, beliau pergi berjumpa Khalifah Al-Mansur. Ini bukan cerita dongeng, cerita sungguh. Khalifah Al-Mansur, lalu dia cerita apa yang telah berlaku. Dia ceritalah menghadap Sultan, Khalifah tadi, ceritalah tentang masalah rumah tangga dia. Saya kena cerai talak 3. Sebab apa? Saya tak boleh jadi comel macam bulan. Suami saya meletakkan syarat macam tu. Kalau saya tak boleh jadi cantik macam bulan, maka saya diceraikan, tertalak dengan talak 3. Lalu menceritakan apa yang telah berlaku. Lelaki tersebut menyatakan kerusingannya yang amat sangat kepada baginda. Khalifah Al-Mansur pun memanggil para ahli ulama. Nak tanya sama ada jatuh talak pada jatuh talak. Panggil para ulama dan meminta pandangan mereka. Apabila ditanya pandangan mereka, lalu mereka menjawab, isteri lelaki tersebut telah tercerai dan jatuh talak. Jangan main pasal talak jangan ya. Talak dan jangan duduk main pasal kita duduk kata mulut mudah-mudah. Itu begitu juga ulama pesan pada kita. Memang cerai ni benda halal tapi dibenci Allah. Ya halal tapi benda dimurkai Allah, dibenci, Allah tak suka. Sekiranya kita dah rasa tak boleh dah itu.
Rasa tak boleh dah hidup sebumbung. Kita janganlah sampai jadi manusia yang melampaui batas. Sebagai seorang lelaki, bagi seorang Muslim, kita mesti ada belas kasihan. Walaupun perangai dia orang kata buruk macam mana sekalipun, perangai dia terhadap kita, jangan sampai kita nak melepaskan kebencian kita sampai kita kata aku cerai mu talak 3. Jangan. Itu suatu penghinaan terhadap kaum wanita. Cerai talak 1 ke? 1 ulama kata, kenapa kita jangan lepas 3? Nanti kok lepas-lepas ni tengok janda kita dah melawar kan. Gila talak pula. Dah tak boleh rujuk dah. Sebab dah talak 3. Sebab hati manusia ni janda, masa nak marah iyalah. Tapi bila dah reda, tengok janda dia pula melawar pula, nak balik. Dah bercerai talak 3, mulalah nak cari Cina buta lah apalah. Kan? Sebab tu ulama kata jaga adab. Talak 1 je. 1 kita muliakan dia sebagai seorang wanita. Dan yang kedua, kok lepas ni mu nak rujuk balik. Jadi tak ada masalah. Lepas tu kita jangan jadi manusia yang melampau dalam semua hal, terutamanya dalam bab cerai. Tak suka, kita jangan sampai ke tahap aku cerai talak 3. Dan satu lagi, kita jangan, rumah tangga ni jangan kita bertaklid. Tolong kita jangan itu. Tak. Bertaklid, tahu bertaklid? Macam ni. Mu taklid jadi comel. Tak. Habis kamu talak 3. Jangan. Sebab kadang-kadang sampai satu tahap kita tak boleh nak ikut taklid yang janji kita tadi. Akhirnya tertalak. Maka ulama kata, semua kata jatuh talak. Tak. Tercerai dan jatuh talak. Dalam masa yang sama di kalangan mereka ada seorang alim, sahabat Abu Hanifah, yang tidak menjawab. Diam je. Bahkan beliau diam membisu saja. Dia Khalifah Al-Mansur bertanya kepadanya, kenapa engkau tidak bercakap? Diam dia. Tapi dia seorang alim saya. Kenapa kamu tak bercakap, kata dia. Jawab orang alim tersebut dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dijawab dengan surah Tin. Bila Khalifah Mansur tanya dia, kenapa mu tak cakap? Diam je. Jatuh talak, kata jatuh talak pun tak kata apa dia. Tapi lalu dia jawab dengan baca surah Tin. Lalu dia kata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya manusia adalah sebaik-baik kejadian dan tidak ada sesuatu yang lebih baik daripadanya. Maknanya comel dah manusia banding dengan bulan. Baik comel dah tu. Dia kata, banding dengan bulan, manusia lagi comel. Berbanding dengan matahari, manusia lagi bagus kejadian. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, sebaik-baik kejadian adalah manusia. Dia jawab, seorang alim besar. Maka Khalifah Al-Mansur berkata kepada Isa bin Musa tadi, yang kata dia bagi syarat tadi supaya bini dia jadi comel macam bulan, keputusannya adalah sebagaimana kata beliau, kembalilah kepada isterimu, tak jatuh talak. Yang tadi semua tadi, yang tadi kata panggil ahli-ahli ulama tadi jatuh talak. Yang seorang ni, dia memang alim besar lah, dia tak cakap apa. Sehinggalah Khalifah tanya dia, baru dia jawab dengan surah Tin. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya manusia adalah sebaik-baik kejadian dan tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada. Artinya, perempuan dia tadi, isteri dia tu memang lagi comel daripada bulan kejadian dia. Faham ada maksud dia? Sebab Allah Ta'ala sendiri sebut, kejadian manusia itu adalah sebaik-baik kejadian.
Tengok bagaimana dia main ayat Quran, ya. Faham dia tentang ayat Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Khalifah Al-Mansur pun faham dia bahawa isteri dia Aisyah tadi tak jatuh talak. Sebab memang comel banding dengan bulan. Dan Khalifah Al-Mansur pula mengutus utusan kepada isteri lelaki tersebut dengan pesanan, hendaklah engkau mentaati suamimu. Jangan derhaka terhadapnya, beliau tidak akan menceraikanmu. Dia lalu bagi nasihatlah supaya taat berbuat baik pada suami. Mungkin suami kamu kata begitu tu suruh kamu jaga penampilan. Perempuan, kadang-kadang perempuan ni masa belum kahwin dia, masa bercinta, marah kan perempuan. Pakai lawa-lawa. Kalau nak pergi kenduri, lawa pakai. Tapi kalau duduk kat rumah, baju boleh buat gosok lantai. Yang apa, lengan baju besar. Kelaju, yang bukan kelawar tuan-tuan, baju yang berapa lama dah lengan besar. Dengan rambut pun bukan sama sebut begitulah. Yang disuruh agama bukan begitu. Tapi bila orang lelaki, si suami nampak perempuan di luar lagi cantik, dia marah. Kalau kita jaga, tak keluar rumah. Betul cakap tu. Aisyah radhiyallahu taala anhu, tuan-tuan, bila dia tahu Nabi nak balik, dia siap-siap mandi, pakai wangi-wangi. Perempuan kita ada ni. Nak pergi kerja ya, nak pergi kenduri ya, dengan air shadow nya, dengan minyak wanginya. Satu rumah bau, nak gimana pergi kenduri? Rumah belakang rumah tu. Tapi duduk kat rumah. Kenapa kita tak jadikan amalan yang masa kita nak pergi kenduri, masa duduk bersama suami di rumah? Ikat suami. Barulah suami tak nampak yang di luar. Ini nampak janda yang duduk depan minyak tu lagi cantik daripada bini kita. Tuan-tuan, marah-marah. Memang begitu. Sebab itu dia kata taatilah suami kamu. Sebab itu dia bagi tahu supaya apa? Mungkin isteri Isa tadi kurang penampilannya terhadap suami. Mungkin dia di rumah berserabai je pakaian dia, tak comel. Jadi maksud suami dia nak isteri dia comel, cantik. Tapi jangan lebih-lebih pula sampai suami nak datang surau pun. Tak boleh. Nak datang solat berjemaah pun tak boleh. Tengok bini lain macam. Tapi tak apa. Pahala benda mudah je, tapi orang kata jadi payah nak buat. Mudah je. Tapi yang peliknya kalau pergi kenduri, nak pergi pasar, nak pergi ke pekan, boleh pula. Pakai pakaian yang cantik-cantik, wangi-wangian. Cuba kita ubah bagaimana kehendak agama. Dapat pahala. Suami pun tengok isteri, Allah, rasa muda je. Betul tuan-tuan. Baik. Maka dia pesan, hendaklah engkau mentaati suamimu, jangan derhaka kepada terhadapnya, beliau tidak akan menceraikanmu. Al-Imam Al-Qurtubi telah mengulas keputusan kes ini dan berkata, ini menunjukkan bahawa manusia adalah sebaik-baik kejadian secara zahir dan batin. Sempurna kejadiannya, lengkap anggota badannya, kepala dengan fungsinya di atas, dada yang bidang. Anda tengok kita, banding kita dengan lembu. Lembu ada kepala tak? Ada. Punggung ada. Tuan-tuan tengok, kepala dengan punggung dia, tempat dia keluar syik tu sama. Artinya tak ada beza dia. Tak ada beza apa pun, sebab dia bukan ahsani takwin. Manusia ni kepala dia tak di atas, kerana dalam ni dia ada otak, namanya dalam otak tu akal. Lalu dia letak di atas, dia tak letak sama dengan punggung, lebar punggung tempat kita keluar syik. Perhati tengok bagaimana Allah letak kejadian itu. Cukup sempurna. Ya, Allah ciptakan kejadian tubuh badan kita cukup sempurna. Dengan perut, dengan isinya,
Tuan-tuan, usus kita dah. Ni, usus kita ni berlapis-lapis. Kalau ditarik, berapa panjang? Bagaimana Allah susun? Berbelit-belit susunan. Ya, kalau lembu ada perut muda, perut tua. Macam tu kita. Bagaimana Allah susun? Dia boleh proses cerna makanan. Belah ni yang untuk air. Belah ni untuk makanan. Belah ni untuk najis. Tak ada hebat kejadian Allah Ta'ala. Ya. Kita diajak supaya berfikir tentang itu. Tentang penciptaan kita, lalu kita akan nampak keagungan dan kebesaran Allah. Maka akan menzahirkan kita ni sebagai hamba yang tak ada apa. Tapi kalau kita tak berfikir, mana kita nak nampak benda tu? Baik. Anggota kemaluan yang sempurna. 2 tangan yang dapat digunakan dan kaki untuk berjalan. Sebab itu para ahli falsafah mengatakan bahawa manusia ibarat dunia kecil. Semua makhluk ada di dalam. Kita boleh menguasai. Kita yang menguruskan dunia. Bagaimana kita mengolah alam ini. Hasil alam ini. Segala khazanah alam ini. Dengan anugerah akal yang Allah bagi. Bukan haiwan yang urus kita. Bukan tumbuh-tumbuhan yang urus kita. Kita yang urus mereka. Tak? Inilah nikmat terbesar Allah Ta'ala, iaitu nikmat kejadian kita. Sebagai makhluk namanya insan. Sebab itulah tuan-tuan, kita nak jadi mulia, pertama sekali yang saya sebut tadi, mesti jaga iman. Siapa tak ada iman, maka dia akan jadi manusia yang sekeji-kejinya. Lebih keji daripada haiwan. Haiwan tak masuk neraka, tuan-tuan. Dia makan tanaman orang, dia tak masuk neraka. Nah, manusia yang tak ada iman, dia akan masuk neraka. Bahkan kekal dalam neraka sampai bila-bila. Sebab itu kalau kita ada iman, tuan-tuan, pesan saya sekali lagi, kita kena jaga iman. Sebab apa? Bila iman kita ada, jahat macam mana sekalipun dia dimasukkan dalam neraka untuk menghapuskan dosa, akhir sekali kesan daripada ada iman, Allah bawa balik semula ke syurga. Tapi bila mana hidup dia atas dunia langsung tak ada iman, terbatal akidah dia, maka dia kekal dalam neraka sampai bila-bila. Na'udzubillah. Sebab itu penting bagi kita tuan-tuan, jaga iman. Untuk nak jaga iman, jaga tutur kata. Jangan main cakap sedap ya. Sebab iman boleh gugur dengan percakapan kita. Sengaja ke tak sengaja ya. Bila kita bercakap, keluar pada mulut kita, batal akidah. Bagai contoh, kita tak boleh laksana undang-undang Quran di zaman yang serba maju, tak boleh. Gugur akidah dia. Dia cakap macam tu ya, suka-suka seronok dia ke apa ke, gugur akidah dia. Sembahyang apa semua tak terima. Terbatas habis. Tinggallah dia mengucap 2 kalimah syahadat balik. Ataupun dia syak dalam hati dia, iya ke Islam ni agama yang paling baik? Dia ragu, iya ke ada hari akhirat? Iya ke ada azab kubur? Iya ke ada mungkar nakir soalan dalam kubur? Habis terbatal akidah, syak dalam hati dia. Sebab itu bila kita mengaji ilmu tauhid, kita kena jaga 3 benda ni, supaya akidah atau disebut sebagai iman tetap ada dalam jiwa kita. Tak ada iman, langsung tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Lepas tu kita kena jaga kemuliaan kita yang Allah Ta'ala sebut dalam surah ni, iaitu dalam bentuk jaga iman. Ya, jangan sekali-kali kita meninggalkan dunia ni tanpa iman. Sengsara tuan-tuan. Khalidina fiha abada. Kekal dalam neraka buat selama-lamanya. Na'udzubillah. Jadi mudah-mudahan cukuplah sekadar itu tuan-tuan. Kita minta pada Allah Ta'ala supaya Allah perteguhkan keimanan kita pada Allah. Perkuatkan hati dan semangat kita untuk terus beramal soleh. Melakukan persiapan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala redha kita dunia akhirat insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.